Cikgu buka kelas untuk malam esok. Tapi tak apa, kelas akan diteruskan seperti biasa. Untuk yang beragama Islam, kita akan mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan kepada topik baru kita buka balik kita punya homework. Suara cikgu jelas ke ataupun suara cikgu ada tersekat-sekat? Jelas ke? Okey, kalau jelas tak apa. Cikgu proceed macam biasa. Okey, jadi kalau suara cikgu jelas, kita akan pergi kepada cikgu tertutup ke? Okey, cikgu akan mula sharekan skrin. Okey, jadi cikgu tak terus masuk kepada bab 11. Kita akan buat dulu homework kita tahu. Okey, jadi sediakan kertas untuk homework tu. Tengok balik. Siapa-siapa yang dah betul, bagus. Siapa-siapa yang dah buat, bagus. Siapa-siapa yang rasa dia confused lagi, yang rasa dia ragu-ragu lagi, boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, homework kita nak masuk bab 11 tahu. Jadi homework kita adalah tentang bab 10. Bab 10 bercakap tentang kecerunan. Maksudnya kita nak cari nilai kecerunan. Bila kita pandang sesuatu bukit, kita boleh tentukan nilai kecerunan. Power kan kamu kan? Saya baru form 2 tapi saya boleh tahu berapa cerun bukit tu. Okey. Jadi dekat sini berapa cara ada untuk cari kecerunan? Wafiuddin, berapa cara nak cari kecerunan? Berapa kaedah? Ada berapa kaedah nak cari nilai kecerunan? 2 ke? Okey, 2. Cikgu nak tanya Insyirah pula. Insyirah, berapa cara untuk kita cari nilai kecerunan? Lupa? Okey, tak apa. Afif, cikgu nak tanya Afif. Ada berapa cara untuk mencari nilai kecerunan? 3. 3. Okey. Tu jawapan dia semua. Ada 3 cara. Jadi homework kita ni bercakap tentang 3 cara. Cara pertama adalah cikgu bercakap tentang kaedah kotak. Kaedah kotak ni macam mana? Kaedah kotak adalah kita kira kotak. Kita kira dia punya jarak. Dia punya formula. Kalau cikgu cakap kecerunan ni adalah M tau. Gradient kalau in English kalau kamu ambil in English. Okey, kaedah kotak yang pertama adalah M sama dengan Y per X. Y per X tu apa? Y adalah jarak tegak. Y adalah jarak tegak. X tu apa? Salin tahu? X tu adalah jarak baring. Jadi Y tu jarak tegak, X tu jarak baring. Macam mana? Contohlah. Ada satu kecerunan dekat sini. Ada satu, nampak tu. Ada cikgu pekatkan. Okeylah cikgu pekatkan. Nampak. Okey, ada satu panjang dekat situ. Ada satu panjang dekat sini. Kita nak kira dia punya kecerunan. Mula-mula sebelum kamu nak kira dia punya kecerunan, kamu kena pastikan kamu nampak bentuk segitiga. Jadi bila kamu dah nampak bentuk segitiga, barulah kamu boleh cari Y dia. Y dia adalah yang tegak. Dan yang baring dekat sini adalah nilai X dia. Itu adalah kaedah kotak. Okey. Jadi untuk homework kita, muka surat yang pertama adalah bercakap tentang kaedah kotak. Okey. Jadi boleh cikgu teruskan kepada kita punya boleh teruskan kepada kita punya penjelasan. Boleh ke Wafiuddin? Boleh cikgu teruskan kepada kita punya homework? Boleh ke? Okey. Okey, Insyirah dah habis salin dah Insyirah? Dah. Dah. Syah dah habis salin dah Syah? Dah cikgu. Okey. Fakrullah bagus. Fakrullah dah hantar dah. Okey. Jadi masing-masing
Masing-masing boleh tengok kepada kaedah yang pertama. Okey, kaedah pertama adalah kalau dia tak bagi kotak dekat sini, kalau dia tak bagi kotak dekat sini, sama je konsep dia. Sama sahaja konsep dia, kat mana sini jadi Y dan sini jadi X. Jadi, ingat formula yang cikgu ajar tadi, M sama dengan Y per X. Y dia apa? Y dia 4. X dia apa? X dia 8. Bahagi 4 bahagi dengan 8, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 1/2. Ataupun kalau kamu nak dapatkan jawapan tu dalam keadaan perpuluhan, contoh kita nak dapatkan jawapan dalam keadaan perpuluhan, kita tekan 4 bahagi 8, kita akan dapat 0.5. Mana satu betul, mana satu salah? Dua-dua betul. Okey. Jadi, kita akan selesaikan A, iaitu nombor 1. Okey, tengok kepada nombor 1. Cikgu akan tunjuk yang A tau. Cikgu akan tunjuk yang A. Ni macam mana nak buat ni? Okey, ingat formula dia. Formula ni kita panggil kaedah kotak. M sama dengan Y per X. Jadi, sebelum kita nak buat Y dia berapa, X dia berapa, kita bagi nampak dulu bentuk segitiga dia. Jadi, ini adalah garisan bentuk segitiga dia. Jadi, kecerunan untuk A ni, untuk kita mencari kecerunan A ni macam mana? Kita kira Y dia. Nak kira Y dia apa? Y dia yang tegak. Ini adalah Y dia. Jadi, kita kira berapa kotak dekat Y tu. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Bermakna dekat sini Y dia adalah sama dengan 4. Kemudian, kita kira pula X dia. X dia yang mana? Ni adalah X dia yang belah bawah tu. Okey. Okey, jadi kita kira pula berapa kotak untuk X ni. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Jadi bermakna X ni adalah sama dengan 3 kotak. Ambil dalam formula kamu M sama dengan Y per X. Y kita 4, masukkan 4. Bahagi dengan X kita 3, masukkan 3. Tekan dalam kalkulator, cikgu nak kamu tekan 4 bahagi dengan 3. Okey, cuba tekan 4 bahagi 3. Dapat berapa 4 bahagi 3? 1.2. 1.33333. Jadi dekat sini kita ambil 2 titik perpuluhan 1.33. Inilah jawapan A. Ini kita panggil dia kaedah kotak. Okey, jelas ke semua untuk A? Boleh faham? Jelas ke? Okey, baik. Salin, Wan Naim, cikgu dah teruskan untuk homework tau Wan Naim. Boleh ke Wan Naim? Kita selesaikan homework dulu. Okey. Okey, A cikgu dah selesaikan dah. A tu cikgu dah selesaikan dah. Sekarang ni kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi kepada soalan B dengan soalan C. Kita tengok kepada soalan B. Ingat kaedah kotak M sama dengan Y per X. Cikgu dekat sini dia tak bagi kotak pun. Okey, dekat sini dia dah bagi terang-terang dah ukuran dekat situ. Bermakna ini adalah Y kita dan ini adalah X kita. Masukkan ke dalam formula M sama dengan Y per X. Y kita 2, masukkan 2. X kita 5, masukkan 5. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator, 2 bahagi dengan 5. Kita akan dapat jawapan untuk kecerunan dia adalah sama dengan 0.2. Jelas ke semua untuk B? Boleh faham? Okey tak ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Fakrullah, jelas ke Fakrullah B? Jelas. Okey, Fakrullah cikgu okey. Fakrullah hantar. Okey, jadi C adalah sama je. Ini dalam kaedah kotak. M sama dengan Y per X. Bila cikgu dah buat M sama dengan Y per X, mula-mula untuk buat kaedah kotak, kamu kena bentukkan segitiga. Bagi nampak bentuk segitiga dekat situ. Okey, ni bentuk segitiga kita. Jadi kita cari kita punya Y. Y kita yang dekat sini. Kita kira berapa kotak? 1 kotak, 2 kotak. Maksudnya Y kita adalah 2 kotak.
Lepas tu kita pergikan pula untuk cari X kita. X kita adalah yang belah bawah ni. Kita kira pula kotak untuk X ni. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Bermakna X ni adalah sama dengan 6. Masukkan ke dalam formula ni. Jadi M sama dengan Y. Y kita 2. Ni 2. X kita berapa? X kita 6. Ini 6. Jadi 2/6. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. Kita tekan 2 bahagi dengan 6. Bila 2 bahagi dengan 6, kamu tekan dalam kalkulator. Kalau kita tekan dalam kalkulator 2 bahagi dengan 6, kita akan dapat 0.33. Inilah jawapan dia. Tu jawapan B dengan jawapan C. Salin tahu siapa yang tak dapat tu sila salin. Cikgu dah tunjuk dah dekat situ. Okey, insyirah jelas ke insyirah, boleh faham? Jelas. Okey. Kejap Okey, jadi salin, cikgu bagi masa untuk kamu salin. Okey. Okey, kejap kawan-kawan tengah nak on the way nak masuk. Okey. Okey, Dorani dah dapat masuk dah Dorani? Dah. Dah, salah. Salah ni, salah tekan link tu. Okey. Ni linknya. Sekejap cikgu bagi tahu dalam grup kejap. Okey. Zakir dah dapat masuk dah Zakir. Okey, baik. Okey. Cikgu risau. Tu yang cikgu risau tadi. Alah, cikgu mungkinlah lepas ni cikgu kena macam reply macam tunjuk dekat situ. Okey, jadi habis dah dekat situ. Kita dah ada yang baru masuk. Dorani, Azlia Maisara. Cikgu minta maaf, cikgu baru baca WhatsApp tadi. Cikgu menerangkan kaedah-kaedah kotak ni. Okey, jadi untuk yang baru masuk, petang ni kita nak teruskan kepada bab 11, tapi sebelum kita nak teruskan, kita buat dulu homework tau. Okey, jadi untuk penyelesaian homework masing-masing boleh tengok dekat depan. Jadi dekat depan ni cikgu dah ada ajar kamu semua 3 kaedah. 3 kaedah untuk homework ni, untuk yang baru masuk cikgu terangkan balik. Untuk yang baru masuk sekarang ni homework kita adalah mencari nilai kecerunan. Mencari nilai kecerunan masing-masing boleh buka homework dekat muka surat yang pertama. Boleh buka muka surat yang pertama. Ni dia muka surat yang pertama. Jadi dekat sini untuk muka surat pertama ni fokus cikgu adalah bagi kamu faham tentang kaedah kotak. Okey, jadi cikgu akan ajar balik tentang kaedah kotak. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan ajar balik tentang kaedah kotak. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan-soalan yang berikutnya. Cikgu akan tunjuk. Oh, ramai yang tersalah link. Okey, jadi untuk kaedah kotak tahu petang ni, awal sekali untuk mencari nilai kecerunan. Okey, untuk Haziq baru masuk, Erina baru masuk. Patutlah masing-masing tersalah link rupanya. Cikgu minta maaf lah. Nanti cikgu akan perbaiki balik penulisan cikgu. Okey, jadi boleh dengar ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh cikgu. Boleh ke? Okey, Boleh. baik. Okey, yang baru masuk tu cikgu
takut terkurang highlight, takut kamu tertekan link malam esok. Cikgu ada bagi tahu masa kat situ, tapi cikgu takut kamu tertekan link tu. Okey. Jadi kepada semua yang baru hadir balik, cikgu ulang sekejap. Cikgu ulang lagi sekali Untuk mencari nilai kecerunan, kita akan menyelesaikan homework. Dalam mencari nilai kecerunan, kita ada 3 kaedah. Sekarang ni, cikgu tengah pergi kepada kaedah yang pertama. Kaedah pertama kita panggil dia apa? Kita panggil dia kaedah kotak. Jadi kaedah kotak, formula dia adalah M sama dengan Y M sama dengan Y per X. Y tu apa? Y tu yang tegak. X tu apa? X tu yang baring. Okey. Jadi dekat sini kita akan buat latihan. Kita buat ni bukan latihan, ni adalah homework. Okey, kita buka muka surat pertama. Okey, masing-masing yang baru masuk boleh buka muka surat pertama. Sekarang ni kita nak mencari nilai kecerunan. Okey, jadi dekat sini kita pakai kaedah kotak, menggunakan kaedah kotak. Okey, kaedah kotak dia ada formula dia. Kecerunan huruf untuk mewakili yang kita tengah cari kecerunan ni apa? Huruf M. Jadi untuk B, kaedah kotak M sama dengan Y per X. Jadi bila cikgu cakap M sama dengan Y per X, M dia apa? M tu kecerunan. Y tu apa? Y tu adalah jarak tegak. Jadi ini adalah Y kita. Yang tegak. Okey, kemudian cikgu pergi kepada X. X ni apa? X ni adalah yang belah baring dekat situ. Jadi kamu kena faham. Jangan tertukar Y dengan X. Siapa tertukar terus salah. Jadi kita nak pergi kepada Y per X. Kita masukkan nilai M sama dengan Y. Y kita dekat sini adalah 2. Kita masukkan 2 per X. X kita dekat sini adalah 5. Jadi cikgu masukkan 5. Kamu tekan kalkulator, tekan macam mana? Tekan 2 bahagi dengan 5. Kamu akan dapat 0.2. Ini jawapan B. Boleh faham ke semua? Jelas? Jelas. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey. Cikgu. Bagus. Ya, kenapa? Yang bercancang tu yang menaik kan? Yang cancang tu nama lain bagi tegak. Ini mencancang. Mencancang. Lepas tu kalau dalam buku teks dia ada mengufuk. Mengufuk tu apa? Mengufuk tu yang baring ni. Ni adalah yang mengufuk. Okey. Kok ada yang tengok Okey, ni adalah mencancang dengan yang mengufuk. Okey, nice. Bagus soalan. Soalan yang bagus. Okey. Bagus dekat situ. Kita pergi pula kepada soalan C. Okey, soalan C ni kita tak nampak segitiga dia. Kalau dekat soalan B, kita nampak dah segitiga dia. Dekat soalan C, kita tak nampak segitiga dia. Jadi sebelum kita nak jawab soalan C, kita kena buat dulu segitiga dia. Okey. Jadi bila kita dah buat segitiga dia, baru kita cari yang tegak. Okey, Y ni adalah yang mencancang. X ni adalah yang mengufuk. Jadi dekat sini kita cari nilai Y, kita cari nilai X. Macam mana nak cari nilai Y? Kalau dia kotak, kita kira kotak dia berapa? 1, 2. Jadi Y kita dekat sini sama dengan 2. Kalau dia punya X, kita kira kotak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi X dia adalah 6. Lepas tu barulah kita masukkan formula. Formula dia tak akan berubah. M sama dengan Y per X. Jadi dekat sini kita masukkan dalam kalkulator Y kita 2. Dan per X, X kita 6. Jadi dekat sini kita tekanlah kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator? Ambil nombor atas 2 bahagi ambil nombor bawah 6. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.33. Ini jawapan untuk B dan C. Jelas ke semua contoh yang cikgu tunjuk? Ya, Afiuddin, okey. Maksudnya ambil nombor atas tu bagi dengan bawah Ya, betul. Jangan tertukar. Siapa tertukar salah. Okey. Cikgu kalau nak bagi jawapan dalam perpuluhan, ini perpuluhan. Cikgu kalau nak bagi jawapan dalam keadaan pecahan, kalau nak dalam keadaan pecahan, kamu tekan sahaja 2 per 6. Dekat sini kamu akan dapat 1 per 3. Nilai dia sama sahaja, jangan risau. Okey ke semua? Nak dengar suara sikit yang baru masuk ni semua? Okey ke?
Okey. Okey, bagus. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat B dan C, cikgu nak kamu semua yang baru masuk ke yang dah lama masuk ke, cuba buat D dan E. Cikgu nak kamu cuba buat D dan E. Rujuk contoh yang cikgu tunjuk dekat B dan C, rujuk contoh yang cikgu tunjuk dekat B dan C, cuba selesaikan nilai kecerunan dekat D dan E. Cikgu bagi masa. Dah siap, ambil gambar hantar dekat cikgu. Boleh tak boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Haziq, boleh dengar suara cikgu Haziq? Ya, Hafiz. Okey. Boleh. Okey, Graf tu Haziq. wajib buat ke? Graf tu wajib buat kan? Maksudnya kalau tak ada kotak tu kena buat kotak kan? Kalau apa? Graf yang mana? Macam soalan C tu ke? Macam soalan sini tadi. Kalau macam soalan C tadi kena buat bentuk segitiga tu, yang warna biru tu. Ni. Boleh. Okey. Okey, baik. Okey, cuba buat D dan E. Dah siap, ambil gambar. Hantar dekat cikgu. Alia Maisara boleh dengar ke suara cikgu? Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, cuba buat kan. Cikgu bagi masa. Okey, bagus. Pandai. Okey, Fakrullah. Okey, Hanif. Okey, Zakir. Zakir dapat buat tak tu, Zakir? Dapat. Okey. Okey, cikgu tunggu kan. Okey, bagus Dorani. Okey, bagus Zakir. Okey, cikgu tunggu lagi 1 minit. Cikgu tunggu lagi 1 minit. Okey, yang pertama-tama sekali cikgu minta maaf lah sebab cikgu tak highlight tu. Tu cikgu tengah tunggu tu. Ramai yang WhatsApp cikgu tadi. Cikgu tak tengok WhatsApp tadi. Cikgu terus mengajar. Okey, bagus. Bagus Alisara. Pandai. Senang je kan? Nanti pastikan skor tau. Dalam exam bab ni kena skor. Okey, habis dah masa yang diberikan. Okey, bagus. Semua orang betul dekat sini. Cara cari D dan E tu semua orang betul dekat sini. Bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan D dan E. Ini kita pakai kaedah yang pertama. Nama dia kaedah kotak. Kita pergi kepada kaedah kotak. Kaedah kotak formula dia M sama dengan Y per X. Y itu apa? Ni Y dia. Y adalah yang tegak ataupun nama dalam buku teks dia kita panggil mencancang. Okey. Okey, lepas tu X dia yang mana? X dia dekat sini yang baring ni ataupun dalam buku teks dia punya nama panggilan mengufuk. Jadi bila kita dah dapatkan kenal pasti mana satu Y, mana satu X, jangan tertukar.
Ada orang dia dapat kenal pasti tapi dia salah masukkan dalam formula. Sebab tu setiap kali cikgu nak salin jalan kerja, cikgu akan salin balik formula dia. M sama dengan Y per X. Y dia apa? Y dia dekat sini 10. Jadi cikgu letak 10 per. X dia apa? Jadi dekat sini cikgu letak X dia 14. Siapa yang buat 14 per 10? Dah terus salah. Jadi dekat sini kita boleh sahaja terus tekan kalkulator. Kita terus tekan kalkulator 10 bahagi dengan 14. Jadi bila kita tekan kalkulator 10 bahagi 14, kamu akan dapat 0.71. Ini jawapan kecerunan untuk soalan D. Kemudian cara yang sama kita aplikasikan pada E. M sama dengan Y per X. Y dia yang mana? Y tu sampai bila-bila pun takkan berubah. Y dia tu adalah yang belah tegak. Jadi dekat sini Y dia adalah 45. Masukkan 45 per X dia yang mana? X dia yang mengufuk. Jadi X dia dekat sini adalah 15. Masukkan 15. Tekan kalkulator. Macam mana nak tekan? Tekan nombor atas dulu 45. Bahagi dengan tekan yang bawah. Bahagi dengan 15. 45 bahagi 15. Dekat sini kita akan dapat jawapan dia adalah 3. Okey, jelas ke soalan D dan E? Boleh faham ke semua? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, habis dah. Itu kaedah kotak. Nanti dalam exam bila dia nak minta kaedah, pastikan kamu jawab pakai kaedah yang betul lah. Kalau dia nak kaedah kotak, dia tak cakap kaedah kotak. Jadi tapi kamu boleh faham yang cikgu terang ni nama dia kaedah kotak. Formula dia adalah M sama dengan Y per X. Okey, habis dah kaedah kotak. Okey, kemudian kita pergi kepada mencari nilai kecerunan lagi. Benda yang sama, kita pergi kepada nombor 2. Dekat sini kita panggil dia kaedah koordinat. Kaedah koordinat. Kaedah koordinat, formula dia lain sikit. Formula dia dekat sini dia pakai koordinat. Bila cikgu mention tentang koordinat, koordinat mesti ada X dengan Y. Jadi kita pergi kepada M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kenapa macam tu? Okey, cikgu nak bagi kamu faham koordinat yang kamu set sebagai koordinat pertama. Bila koordinat pertama, dia punya koordinat adalah X1, Y1. Kalau koordinat yang kedua kamu setkan satu koordinat sebagai koordinat yang kedua, ni salin tau, penting ni. Nama untuk koordinat dia adalah X2, Y2. Jadi kita pergi pula soalan untuk kita kukuhkan cara mencari nilai kecerunan daripada kaedah koordinat. Okey. Boleh cikgu teruskan Wan Naim? Boleh. Okey, untuk kaedah koordinat masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, jadi ini kaedah koordinat dia. Masing-masing boleh tengok. Soalan A, cikgu akan tunjuk kepada soalan A. Okey, cikgu akan cari. Kalau dia bagi dekat sini, kamu jangan pakai kaedah kotak pula. Kamu pakai kaedah koordinat. Soalan A, kita pakai menggunakan kaedah koordinat. Koordinat. Okey, cikgu nak setkan mana satu koordinat pertama, mana satu koordinat kedua. Terserah kamu nak yang mana. Jadi contoh, cikgu set A ni sebagai koordinat pertama. Jadi 1 dengan 5 dekat sini, dia akan jadi X1, Y1. Dan kalau cikgu setkan A tu dah koordinat pertama, janganlah kamu setkan dua-dua koordinat pertama. Jadi dekat sini, A tu dah jadi koordinat pertama, B tu jadi koordinat kedua lah. Jadi dekat sini, B dia akan jadi X2, Y2. Okey. Masukkan dalam formula. Ingat, bila kita nak elakkan kekeliruan, elakkan kecuaian, kita tulis balik formula tu. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi kita masukkan Y2 kita mana? Ni Y2. Y2 kita 12. Masukkan 12 tolak Y1. Y1 kita yang mana? Ni Y1. Y1 kita 5. 12 tolak 5 per X2. X2 kita yang mana? X2 kita 2. Jadi masukkan 2 tolak
X1. X1 kita adalah 1. Jadi dekat sini, untuk kaedah koordinat selesaikan satu-satu. Atas tolak atas dulu, bawah tolak bawah dulu. 12 tolak dengan 5 kamu dapat 7. 12 tolak 5 per 2 tolak 1 kamu dapat 1. Lepas tu sampai dekat sini kamu buat apa? Kamu buat 7 bahagi dengan 1, kamu akan dapat jawapan dia 7. Ini adalah kecerunan bagi soalan A menggunakan kaedah koordinat. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Salin tahu. Okey, cikgu akan tunjukkan dua contoh lain. Kita pergi kepada B dan C. Cikgu ajar laju-laju ni bukan apa sebab ni homework. Jadi cikgu assume masing-masing dah selesaikan. Jadi sekarang ni tinggal cek jawapan sahaja. Okey, jadi kita pergi kepada soalan B. Kita pergi kepada soalan B. A akan jadi sebagai koordinat yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan B. Cikgu buat penghalang lah nak bagi nampak sikit. Okey, jadi cikgu keluarkan A dia negatif 2,1. Jadi dekat sini dia akan jadi X1. Dia akan jadi koordinat 1X1, Y1. Kemudian B tu dia akan jadi koordinat yang kedua 4, 8. Jadi dia akan jadi X2, Y2. Salin formula untuk kita elakkan kekeliruan. Tak nak bagi cuai. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi dekat sini Y2 kita adalah 8. Jadi kita tolak, kita bubuh di 8. Tolak Y1 kita adalah 1. Masukkan 1 per X2. X2 kita mana? Ni X2. X2 kita 4. Jadi kita bubuh 4. Tolak X1. X1 kita adalah negatif 2. Jangan tinggalkan dia punya negatif. Kalau ada negatif, letak kurungan. Letak kurungan dekat sini. Okey, kita selesaikan atas tu. Kita buat. Atas dulu. 8 tolak dengan 1 kita akan dapat 7. Manakala 4 tolak 2. Kamu boleh tekan kalkulator 4 tolak dalam kurungan tolak 2. Jadi dekat sini tolak-tolak ni dia akan jadi tambah 4 tambah dengan 2. Dia akan jadi 6. Jadi dah sampai sini kamu tekan kalkulator 7 bahagi dengan 6. Bila 7 bahagi dengan 6, kamu akan dapat ambil 2 titik perpuluhan 1.17. Ini jawapan B. Jelas ke Haziq? Boleh faham ke Haziq? Mana dah Haziq? Boleh oh, boleh. Okey, baik. Okey, last yang cikgu nak tunjuk, cikgu pergi kepada soalan C. Lepas ini kamu akan buat D dan E. Okey, kita pergi kepada soalan C. Cikgu akan masukkan, cikgu akan terangkan lagi sekali. Siapa-siapa yang rasa confused boleh tengok lagi sekali. Okey, kaedah koordinat dia mesti ada dua lah koordinat. A dekat soalan sini cikgu akan letakkan dia untuk menjadi koordinat pertama. A negatif 1, 7. Jadi bila cikgu setkan A sebagai koordinat pertama, tulis terus X1, Y1 dekat belah bawah tu. Kemudian B dekat sini cikgu setkan menjadi koordinat yang kedua. Jadi dekat sini dia akan jadi X2, Y2. Terus tulis dekat belah bawah tu. Lepas tu nak buat apa? Salin formula dulu. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi dekat sini Y2 kita mana? Y2 kita, cikgu bulatkan tu. Y2 kita adalah 1. Jadi letak 1. Letak 1, 1. Tolak Y1. Y1 kita adalah 7. Letak 7. Per X2. X2 kita mana? Ni X2. X2 kita adalah 4. Tak 4. Tolak X1. X1 kita kat sini adalah negatif 1. Jadi, bila ada negatif, buat kurungan. Jangan tinggalkan negatif tu. Sebab negatif tu milik 1. Lepas tu, dah sampai sini kita nak buat apa? Tekan kalkulator satu-satu. Tolak yang atas dulu. 1 tolak 7. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 6.
Tekan pula bawah 4 tolak dalam kurungan -1, kita akan dapat dia 5. Bila kita dah dapat dia macam ni, kita tekan dalam kalkulator nombor atas dulu -6 bahagi dengan nombor bawah 5. Jadi bila kita tekan -6 bahagi dengan 5, dekat sini kita akan dapat jawapan kecerunan dia adalah -1.2. Ini jawapan untuk C. Jelas ke semua? Boleh faham? Ke cikgu laju? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, cikgu dah terangkan A, B, C. Cikgu tak padam, jangan risau. Jadi lepas penerangan A, B, C, cikgu nak masing-masing berdasarkan contoh yang cikgu buat dekat A, B, C, cuba selesaikan soalan D dan E. Cuba buat D dan E. Okey, cikgu minta izin kita tanda sekejap. Okey, dah siap ambil gambar hantar dekat cikgu. Cikgu minta izin kita tanda sekejap, 3 minit. Okey, buat hantar kat cikgu. Insyirah dapat jawab tak Insyirah? Tengah buat. Tengah buat. Okey. Cikgu tunggu Syah dapat buat dah Syah? Dapat apa buat? Okey. Okey, bagus. Okay, cikgu tunggu Afif, alright tak alright Afif? Boleh faham ke ni Afif, D dan E? Baik cikgu, boleh faham. Okey, bagus. Fakrullah. Fakrullah, boleh ke tu Fakrullah? Boleh cikgu. Okey. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit.
Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu. Kita Alisa. PhD, bagus. Bagus. Okey, ramai yang betul. Cikgu harap nanti dalam exam pun betulkan juga tau. Jangan salah. Durani, dapat tak tu? Dapat. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu harap kamu dapatlah macam mana nak selesaikan ni sebab inilah soalan dalam exam kamu. Okey, jadi kita pergi kepada soalan D dan E. Kita akan buat sama-sama. Okey. Siapa? Wafiuddin. Wafiuddin okey ke D dan E? Dapat tak? Dapat ke? Baru dapat ke? Okey. Baru dapat. Okey, masing-masing yang tengah nak buat ataupun yang tengah lagi mencuba nak selesaikan. Jadi cikgu akan tunjukkan dekat depan. Okey, kalau kaedah koordinat, kamu kena tentukan mana satu koordinat pertama dan mana satu koordinat kedua. Tak kisahlah kamu nak A itu sebagai koordinat pertama ataupun B itu sebagai koordinat pertama, tak kisah. Jadi dekat sini cikgu akan tunjuk D. Cikgu akan tunjuk D. Cikgu akan tunjuk ni A sebagai koordinat pertama. Jadi koordinat dekat A adalah negatif 4, negatif 1. Jadi bila cikgu set A sebagai koordinat pertama, dia akan jadi X1, Y1. Okey, B. B ni sebagai koordinat kedua. Jadi bila sebagai koordinat kedua, cikgu akan set dia X2, Y2. Okey. Jadi dekat sini masukkan dalam formula M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Y2 kita mana ni Y2? Y2 kita dekat sini adalah negatif 3. Masukkan. Ingat kalau ada negatif buat kurungan. Kalau ada negatif, nasihat cikgu buat kurungan. Okey, kalau negatif 3, buatlah kurungan negatif 3. Tolak Y1. Y1 ni, Y1 dia ada negatif 1. Buat kurungan. Kalau ada negatif, buat kurungan. Nak selamat. Okey, negatif 1. Okey, per X2. X2 kita adalah 1. Okey, kita letak 1. Tolak. X1. X1 kita adalah negatif 4. Bila ada negatif, buat je kurungan. Buat je kurungan. Supaya apa? Supaya kita tak tertukar. Ada orang dia dah nampak ni tolak. Jadi dia ingat tolak ni 4 punya. Padahal 4 ni bukan 4. Dia adalah negatif 4. Jadi bila kita dah buat kurungan, kita dah elakkan kekeliruan dekat situ. Jadi nak masukkan dalam kalkulator, nak ada kurungan pun tak apa. Buat je kurungan dalam kalkulator. Kamu buat negatif 3 dalam kurungan, tolak negatif 1 dalam kurungan. Kamu akan dapat je jawapan dia, iaitu negatif 2. 1, okey kita buat kat bawah. 1 tolak, lepas tu dalam kurungan tolak 4, kita akan dapat dia 5. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator, atas dia negatif 2. Kita tekanlah negatif 2 bahagi dengan 5. Jadi bila negatif 2, bila negatif 2 bahagi dengan 5, kita akan dapat jawapan dia adalah negatif 0.4. Kamu jangan risau. Kamu jangan risau. Kod kalau ada kawan kamu, dia buat koordinat pertama dia bukan A, dia buat B. Jangan risau, cikgu akan tunjukkan. Untuk kaedah koordinat, tak ada syarat. Ini mesti koordinat pertama. Ini mesti koordinat kedua. Tak ada. Tak ada syarat macam tu. Okey, cikgu akan buktikan. Hari tu cikgu dah buktikan. Jadi cikgu buktikan lagi sekali. Tengok Jadi tadi cikgu letak A sebagai koordinat pertama. Sekarang ni cikgu letak A sebagai koordinat kedua. Okey, A ni adalah negatif 4
negatif 1. Bila A ni jadi koordinat kedua, cikgu letak X2, Y2. Okey. Lepas tu B. B bila A dah jadi koordinat kedua, B jadi koordinat pertama. Jadi 1 tolak 3. Formula jangan ubah. Formula jangan ubah. Mentang-mentang dah ubah koordinat, B ni dah jadi 1, ni akan jadi X1, Y1. Formula jangan ubah. Okey, jadi formula dia tetap M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Masukkan Y2. Y2 kita adalah negatif 1. Kita letak negatif 1. Ada negatif lah. Bila ada negatif, kita buat kurungan tolak. Y1. Tak nampak sangat. Okey, tolak Y1. Y1 kita mana ni Y1 kita? Jadi dekat sini Y1 kita adalah negatif 3. Bila ada negatif, buat dalam kurungan. Per X2. X2 kita sekarang adalah negatif 4. Kita masukkan dia negatif 4. Tolak X1. X1 kita adalah 1. Jadi tolak dengan 1. Jadi nak masukkan dalam kalkulator, kita buat macam biasa. Kita buat dalam kurungan negatif 1 tolak dalam kurungan negatif 3, kita akan dapat dia 2. Kemudian kita selesaikan yang belah bawah dia, negatif 4 dalam kurungan tolak dengan 1, kita akan dapat negatif 5. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator 2. Kita tekan 2, bahagi nombor bawah dia, negatif 5. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia negatif 0.4 juga. Jadi terpulanglah kamu nak ambil mana satu koordinat pertama, mana satu koordinat kedua. Ikut kamu. Tak ada syarat pun A itu mesti koordinat pertama, tak ada syarat pun B itu mesti menjadi koordinat kedua. Jelas ke semua? Alamak, okey ke? Boleh faham? Okey, jelas, faham. Okey, bagus. Okey. Okey, last soalan untuk kaedah koordinat, kita pergi kepada E. Okey, E. E. Cikgu buat sebagai koordinat pertama lah. Ini cikgu nak bagi kamu nampak. Kamu jangan pening. Kalau kamu nak tetap pening dalam menentukan mana satu koordinat pertama, mana satu koordinat kedua, jangan pening yang tu. Selagi kamu buat X1, kalau kamu tetapkan A, kalau kamu tetapkan A sebagai koordinat pertama, dia akan jadi X1, Y1. Kalau dia nombor tu jadi koordinat kedua, dia akan jadi X2. Itu sahaja. Tapi formula jangan ubah. Ya, kenapa tu? Cara nak tentukan dia positif ke negatif. Tengok yang jawapan lepas tolak tu tadi kan. Maksudnya yang bahagi. Cara nak menentukan dia positif ataupun negatif macam mana? Yang macam saya tunjuk tadi lah, yang warna yang warna biru dia. Betul. Ni negatif ke positif ke dia dah bagi dah dalam soalan. Ni negatif 4, ni negatif 1. Jadi kita dapat pastikan yang tu negatif atau positif lebih awal lah. Tak ada, sama je. Bila kita masukkan nilai yang betul. Kita masukkan nilai yang betul. Negatif dengan positif, kita akan dapat di hujung sekali. Sama ada dia negatif ataupun positif. Positif dengan negatif jadi negatif lah. Okey, positif dengan negatif. Positif dengan negatif. Positif dengan negatif. Jadi negatif ke? Okey. Soalan dia dekat sini adalah bukan tentang positif darab negatif. Dia yang positif darab negatif baru dia jadi negatif. Sekarang ni dia bukan macam tu. Dia adalah integer. Dia tambah dengan tolak. Cikgu tunjuk. Okey. Kamu tekan positif. Bila didarabkan dengan negatif, ni kawan kamu tanya. Positif darab negatif jadi negatif. Betul. Okey, cuba kamu tekan 4 darab negatif 1. Okey, 4 darab negatif 1 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? Negatif 4. Okey, kita dapat negatif 4. Betul, positif darab negatif jadi negatif. Tapi sekarang kita tak ada darab pun dekat sini.
Kita tak ada darab. Okey. Jadi yang belah atas ni cikgu terang yang atas ni. Okey. Jadi yang atas ni kalau cikgu ambil negatif ni kamu tekan sebiji je. Dia takkan berubah pun simbol dia. Okey, dia adalah tentang tambah dengan tolak integer je. Tapi bila masuk bahagian pembahagian dekat belah bawah ni macam mana? Macam ni. Negatif 2 bahagi 5. Ni kan negatif, dia akan jadi positif. Jadi jawapan dia dapat negatif. Betul lah apa yang kawan kamu cakapkan tu. Jadi bila dia negatif ke positif ke, kalau kamu pening tak payah ingat yang ni. Tak payah ingat yang ni. Jangan ingat yang ni. Guna kalkulator. Nak guna kalkulator tu macam mana? Yang cikgu tunjuk dalam ni. Okey, jelas ke? Boleh faham? Okey. Jangan pening-pening jangan pening. Dapat positif ke negatif ke? Bila kamu dah tolakkan, bila kamu dah masukkan nilai yang betul, bila kamu dah masukkan nilai yang betul dekat X1 dengan Y, dalam formula ni Y2 kamu masukkan nilai yang betul, Y1, S2, S1 kamu dah masukkan nilai yang betul, tekan kalkulator elok-elok. Tekan kalkulator elok-elok sampai sini. Bila dah sampai sini, tak payah pening dia akan jadi positif ataupun negatif. Ambil nombor atas bahagi nombor bawah. Kalau nombor atas tu ada negatif, masukkanlah sekali dalam negatif dalam kalkulator. Hasil dia, kalkulator tu akan kirakan sendiri. Kamu akan dapat jawapan dia negatif ataupun positif. Jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Tapi itu pun penting juga tau. Jadi guna kalkulator elok-elok. Guna kalkulator elok-elok. Okey. Ada soalan tanya je tau. Nanti cikgu jawab. Wafiuddin. Jelas ke Wafiuddin? Jelas cikgu, jelas. Okey, tengok ni soalan yang terakhir untuk koordinat. A1. Negatif 3, negatif 2. Ni cikgu salin balik tau. B. Cikgu buat dia sebagai koordinat kedua. 1, 7. Okey. Jadi bila A ni dia jadi koordinat pertama, dia akan jadi X1, Y1. B2. Jadi bila B2 dia akan jadi X2, Y2. Masukkan ke dalam kita punya formula. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi sekarang formula dia jangan ubah. Okey. Jadi M sama dengan Y2. Y2 kita 7. Kalau dia 7 sahaja, tak payah letak kurungan. Tolak. Y1. Y1 kita ni ada negatif 2. Bila ada negatif 2, letak kurungan. Okey. Lepas tu, dia minta apa? Dia minta X2. Ni X2. X2 kita 1. Kita letak 1 dekat sini. Tolak. X1. X1 kita dekat sini adalah negatif 3. Bila ada negatif, letak kurungan untuk negatif 3. Kurungan tu untuk kita selamatkan diri kita daripada kecuaian. Jadi kita tekan kalkulator 7 tolak dalam kurungan negatif 2 kita dapat 9. 1 tolak dalam kurungan negatif 3 kita dapat 4. Jadi bila dah sampai sini kita nak buat apa? Kita tekan sahaja 9 nombor atas bahagi nombor bawah 4. 9 bahagi dengan 4 kita tekan, kita akan dapat jawapan dia 2.25. Ni jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, ada soalan tanya je tau. Cikgu alright je. Okey, jadi dekat sini kaedah kotak cikgu dah tunjuk. Kaedah koordinat cikgu dah tunjuk. Kaedah yang terakhir untuk mencari nilai kecerunan, kita panggil dia kaedah pintasan. Kaedah pintasan. Kaedah pintasan, formula dia adalah M sama dengan negatif Y per X. Jangan tertukar. Untuk kaedah pintasan dia ada negatif. Macam mana? Untuk Y ni, untuk Y ni nak dapat yang mana? X ni nak dapat yang mana? Okey, kaedah pintasan hanya boleh dibuat apabila garis lurus tu dia bertembung dua-dua dekat situ.
Jadi pintasan ni apa? Pintasan ni adalah yang memotong. Kalau dia potong dekat paksi Y, jadi ni adalah nilai Y dia. Kalau dia potong dekat paksi X, jadi nilai untuk dia punya X adalah dekat sini. Kita kena ambil betul-betul dekat situ. Dia berbeza dengan kaedah kotak. Semua masing-masing ada formula dia masing-masing. Kaedah koordinat, kaedah pintasan. Dia ada formula dia masing-masing. Okey, jadi kita pergi kepada cara menyelesaikan kaedah pintasan. Masing-masing boleh tengok. Okey, kita pergi kepada, kita ada beberapa soalan ni. Okey. Cikgu akan tunjukkan 2 contoh sahaja sebab dia senang. Okey, jadi A dan B. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Sekarang ni kita nak mencari kecerunan menggunakan kaedah pintasan. Ini adalah kaedah pintasan. Okey, kaedah pintasan dekat sini formula dia adalah M sama dengan negatif Y per X. Y tu nak ambil kat mana? Okey, cari kaedah pintasan ni bila kita punya paksi, ada paksi Y dekat sini. Ni ada 2. Jadi Y kita gantikan dengan 2 per X. X kita apa? Tengok dekat paksi X dia. Paksi X kita adalah, ni X tau, 3. Jadi kita masukkan 3. Untuk formula, pastikan kamu kena letak negatif. Ni negatif wajib letak. Wajib letak. Sebab apa? Sebab itu adalah formula. Formula ni maksudnya dia dah fix, dia dah ditetapkan macam tu. Jadi kalau nak tekan kalkulator, ambil sahaja nombor atas, negatif ni jadi nombor atas, negatif 2 bahagi dengan 3. Kita tekan negatif 2 bahagi dengan 3, kita akan dapat negatif 0.67. Ini jawapan A kita. Jelas ke semua? Yes. Okey, bagus. Okey, jadi B, kita tengok kat B. M sama dengan negatif Y per X. Jadi untuk kaedah pintasan Y ni, negatif ni memang kena letak. Y ni tengok dekat paksi Y, dia kena dekat 4. Jadi kita letak 4. X ni, X ni kita tengok dekat paksi X. Dia kena dekat mana? Dia kena dekat negatif 3. Jadi kita letak negatif 3. Jadi nak tekan kalkulator macam mana? Ambil sahaja negatif ni yang atas punya. Negatif 4 bahagi dengan negatif 3. Jadi bila kita tekan kalkulator negatif 4 bahagi negatif 3, kamu akan dapat positif 1.33. Ini jawapan dia. Hilang negatif dia. Sebab apa hilang? Kan kalau kecerunan bila dia ke atas, kecerunan dia adalah positif. Inilah pembuktian dia. Kalau kecerunan dia ke bawah, kecerunan dia adalah negatif. Inilah pembuktian dia. Cikgu. Ya. Kenapa tu? Walaupun di formula pintasan Y. Kalau dia punya soalan tu tentang menaik, jawapan dia tak menaik lah cikgu kan? Tak ada negatif kan? Jawapan dia tetap menaik macam B ni ke? Macam yang B ni. Ikut soalan lah. Masukkan je nilai tu dengan betul. Masukkan je nilai dia dengan betul. Walaupun formula dia ada negatif, jawapan dia akan dapat positif juga. Asalkan kita masukkan nilai dengan betul. Contoh, dekat sini paksi Y cikgu nampak yang memintas. Yang potong dekat paksi Y adalah 4. Jadi cikgu masukkan 4. Manakala X ni, yang kena dekat paksi X adalah negatif 3. Jadi cikgu masukkan negatif 3. Jadi ingat, setiap kali kita masukkan ada negatif ke dalam formula, kita buat kurungan. Jadi negatif 4 bahagi dalam kurungan negatif 3. Jadi jangan risaulah. Negatif dengan negatif dia dapat positif. Sebab itulah cikgu cakap dia akan tahu, kita akan tahu jawapannya dalam keadaan positif. Jelas ke? Boleh faham ke tu? Boleh. Boleh. Okey, jadi berdasarkan penerangan cikgu dekat A, B, kita cuba buat soalan C, D, E. Kita cuba buat soalan C, D, E. Okey. Okey, rujuk contoh yang cikgu bagi dekat atas. Lepas tu cuba buat soalan C, D, E.
Okey, cuba buat. Dahsyat hantar kat cikgu Okey, bagus. Bagus Fakrullah. Okey, cikgu tunggu lagi Zik, dapat jawab tak CDE? Boleh. Okey, siapa lagi cikgu tak panggil? Cikgu minta maaf lah kalau cikgu tak panggil tu. Bagus, pandai. Ya, betul. Oh, Hanif. Cikgu tak panggil lagi. Okey, buat Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, bagus. Syah, dapat buat tak Syah? CDE.
Okey, bagus. 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa. Okey, yang tengah buat teruskan buat sebab cikgu akan pergi kepada penyelesaian di hadapan lah. Sekarang dah pukul 6.45. Cikgu tak apalah, kita kukuhkanlah benda ni. Apa guna kita pergi laju-laju tapi kita tercicir apa yang dekat belakang tu. Jadi kita pergi perlahan dan cermat. Kita tak perlahan sangat, kita laju dan cermat. Okey, kita pergi kepada soalan C. Bila kamu nampak ada garis lurus, yang pertama dia pintas, dia potong dekat paksi Y. Mana ni? Dia potong dekat paksi Y. Dan kemudian garis lurus tu dia potong pula dekat paksi X. Kamu nampak nilai dia tu, kamu nampak nilai dia. Jadi dekat sini kamu boleh pakai formula pintasan. Jadi M sama dengan formula dia adalah negatif. Kena ada negatif. Negatif tu dalam formula. Negatif Y per X. Jadi negatif Y kita apa? Ambil sahaja 7 dekat sini. Kita masukkan 7 per X. X kita dekat sini 3. Jadi kita masukkan 3. Jadi cara dia nak tekan kalkulator adalah negatif 7 bahagi dengan 3. Kita tekan negatif 7 bahagi dengan 3. Kita ambil negatif 2.33. Tu jawapan C. Kemudian, cikgu akan teruskan kepada soalan D. Formula dia M sama dengan negatif Y per X. Okey, Y dia adalah negatif 4. Masukkan negatif 4 per dengan X. X dia dekat sini adalah 12. Sekarang ni, kamu tekan je lah dalam kalkulator. Ada negatif, masukkan je. Masukkan negatif 4 bahagi dengan 12. Bila kamu tekan macam itu, negatif dalam kurungan negatif 4 bahagi dengan 12, kamu akan dapat jawapan dia 0.33. Itu jawapan D. Akhir sekali untuk EM sama dengan negatif Y per X. Okey, Y dia apa? Y dia adalah yang kena dekat paksi Y, iaitu 8. Jadi kita masukkan negatif 8. X dia apa? Ada negatif 4. Kita masukkan negatif 4. Tekan kalkulator negatif 8 bahagi dengan negatif 4. Dekat situ kamu dapat jawapan dia 2. Inilah caranya menggunakan kaedah pintasan. Jelas ke semua C, D, E dekat depan? Boleh faham ke? Okey. Okey, bagus. Jadi, sebagai rumusan bab 10. Sebagai rumusan bab 10. Kita lepas ni nak masuk bab 11 dah. Untuk mencari nilai kecerunan ada 3 cara. Yang pertama, cara kaedah kotak. Ingat formula kaedah kotak. Yang kedua, kaedah koordinat. Ingat formula kaedah koordinat. Yang terakhir, kaedah pintasan. Ingat formula kaedah pintasan. Kena ingat formula-formula dia. Jadi janganlah kamu rasa bila soalan tu susah, ada satu je jalan. Dia ada 3 jalan dekat sini. Kaedah kotak, kaedah koordinat, kaedah pintasan. Habis dah kita punya revision untuk bahagian kecerunan. Jelas ke semua untuk bab 10? Boleh faham? Boleh. Okey. Seorang je, mana yang lain? Boleh ke? Boleh. Okey. Habis dah bab 10. Sekarang kita akan masuk, kita rehat sekejap. Kok ada yang dah pening kepala. Cikgu bagi take 1. Rehat 1 minit. Dorani okey ke Dorani? Boleh faham? Boleh.
Habis dah semua untuk bahagian kecerunan. Habis dah semua untuk bahagian kecerunan. Cikgu harap jelaslah untuk bab 10 ni. Kita nak masuk kepada bab 11 pula. Cikgu jarang panggil nama siapa. Cikgu kalau rasanya dah panggil dah semua. Zakir. Zakir okey ke Zakir? Semua yang cikgu penerangan cikgu hari ni boleh faham? Boleh. Okey. Okey, habis. Okey, kita buka chapter baru. Chapter untuk bahagian semua yang kamu belajar pada petang pada bab form 2 ni kamu jumpa balik kat form 3, form 4, form 5 semua. Semua. Contoh kecerunan ada dekat kamu kalau kamu ada kakak ambil form kakak ataupun abang ambil mestilah ambil kan. Kakak abang form 3 kamu ambil buku teks dia kamu buka bab 9. Ada bahagian kecerunan dekat situ. Okey. Lepas ni kita akan belajar bab 11. Bab 11 ni pasal apa? Syah, bab 11 ni pasal apa Syah? Tahu tak? Pasal transformasi. Ya, transformasi. Transformasi, kalau kamu ada abang ataupun kakak yang tingkatan 5, kamu ambil buku teks dia, kamu pergi buka bab 6 tak silap cikgu, bab 6. Dekat situ kamu akan jumpa balik transformasi. Cikgu boleh je buka balik, cumanya masa kita pun tinggal sikit je. Okey. Jadi apa yang kamu belajar ni kamu jumpa balik, jangan risau. Sebab tu cikgu cakap kalau tak faham tanya terus. Okey, habis dah. Carl. Carl boleh dengar ke suara cikgu Carl? Mana Carl ni? Okey, jadi habis dah semua. Habis dah bab 10. Kita tutup buku bab 10, kita buka buku baru. Jadi bab 11. Okey, cikgu ingatkan semua orang untuk bahagian transformasi, dah belajar belum dekat sekolah? Cikgu nak dengar suara. Dah belajar belum kat sekolah? Belum. Belum. Siapa An Alisara dengar ke suara cikgu? Dengar. An Alisara dah belajar dah? Dah belajar dah bab ni kat sekolah? Belum. Belum. Okey. Jadi transformasi, kita pergi kepada bab 11. Transformasi isometri. Okey, transformasi ni apa yang dimaksudkan dengan transformasi? Okey, kita pergi kepada perkataan trans. Siapa tahu apa maksud trans? Afif, apa maksud trans Afif? Tukar. Entah, Afif pernah tengok tak Transformer? Jarang juga. Jarang tengok. Tukar. Aziz pernah tengok Transformer? Pernah ke? Apa nama hero dia kalau tahu? Apa robot paling power? Bumblebee. Bukan Optimus. Optimus apa nama dia? Cikgu lupa lah. Optimus Prime. Optimus Prime. Lepas tu kita ada Bumblebee. Kenapa nama dia Transformers? Apa kaitan Transformers dengan kaitan transformasi ni? Transformers dalam bahasa Inggeris, transformasi dalam bahasa Melayu. Jadi apa yang kaitannya ni cikgu? Kaitan dia adalah pada perkataan trans. Trans bermaksud perubahan. Perubahan daripada segi apa? Yang tu yang kita nak belajar dalam bab 11. Kalau Transformers, dia punya perubahan daripada kereta jadi robot. Ikutlah trans. Kalau kamu cari je apa perkataan trans, mesti bermaksud perubahan. Contohlah yang cikgu tak setuju adalah transgender. Transgender adalah perubahan gender. Tu maksudnya trans. Trans tu tak kisah. Trans tu adalah maksudnya perubahan. Jadi sekarang kita pergi pada transformasi. Perubahan apa? Perubahan isometri. Okey. Jadi kita pergi dulu kepada penjelasan kepada perubahan
isometri. Okey. Jadi dalam untuk bab ni ada 4 perkara yang kamu akan belajar. Ada 4 perkara yang kamu akan belajar. Yang pertama, dalam isometri, yang pertama kita panggil dia translasi. Nanti cikgu terang. Yang kedua, cikgu lupa susunan dia sebenarnya. Susunan dia tak apalah, cikgu pergi je lah. Yang kedua adalah pantulan. Pantulan. Yang ketiga adalah putaran. Yang keempat, cikgu. Okey, translasi, reflection, dilation. Dilation ni adalah pembesaran. Pembesaran. Jadi yang kita punya fokus ni adalah 3 ni. Pembesaran ni dia tak nampak sangat. Pembesaran ni tak apalah, nantilah. Okey, ada 3 benda yang cikgu nak cuba untuk sampaikan hari ni. Pembesaran ni keempat. Cikgu takut tak sempat pun nak buat hari ni. Okey, jadi kita pergi kepada satu dulu. Ada 4 jenis. Kalau orang kata perubahan apa? Perubahan bentuk. Perubahan bentuk ataupun kita panggil objek. Pergi kepada bentuk image. Perubahan sesuatu bentuk bergantung. Dia bergantung kepada apa? Bergantung kepada sama ada dia mengalami proses translasi ataupun proses pantulan ataupun proses putaran ataupun proses pembesaran. Jadi 4 ni menentukan image dia macam mana. Okey. Jadi masing-masing kita akan pergi dulu tentang isometri. Kita nak belajar dulu tentang isometri sebelum kita masuk kepada proses transformasi. Okey. Jadi apa tu isometri? Isometri ni maksudnya kalau cikgu bercakap tentang bentuk petak, perubahan dia adalah mesti bentuk petak juga. Dia tak akan jadi bentuk bulat. Tak kisahlah petak tu makin besar ke, petak tu makin kecil ke asal, tapi bentuk dia mesti sama. Jadi kita pergi kepada isometri. Isometri dekat sini nota tau. Isometri dekat sini adalah bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Macam mana tu cikgu? Okey, kita pergi dulu kepada isometri. Kita pergi dulu kepada isometri. Ada orang tak ni? Nak dengar suara sikit? Ada orang tak? Ada. Okey, baik. Okey, isometri masing-masing boleh buka ataupun tengok di hadapan. Tengok Okey, isometri dekat sini adalah apabila dia mengalami bentuk yang sama. Contoh, kita pergi kepada soalan A. Soalan A. Bentuk A dan B ni sama tak? A dan B dia sama tak? Sama. Ya, dia sama. Kedudukan sahaja yang berbeza. Kalau cikgu terbalikkan B ni, dia akan jadi A juga. Jadi A ni adalah bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Itu maksud cikgu. Okey, jadi B. Tak faham lagi. Kita pergi kepada soalan B. B ni, N dengan M ni, bentuk yang sama ataupun bentuk yang berbeza? Soalan B. Sama. Sama. Jadi dekat soalan B dikira sebagai bentuk yang sama. Okey, soalan C. Soalan C ni dikira sebagai bentuk yang sama ataupun bentuk yang berbeza? Berbeza. Ya, bentuk berbeza. Bentuk berbeza. Jadi jadi bila bentuk berbeza, dia bukan apa yang kita nak belajar. Okey, D. D ni dikira sebagai bentuk yang sama ataupun bentuk yang berbeza? Berbeza. Okey, bentuk yang berbeza. Cikgu confuse lah. Okey, cikgu akan tunjukkan dekat kamu. Cikgu keluarkan satu bentuk. Cikgu keluarkan satu bentuk. Kita cari bentuk segitiga.
Okey, ni adalah bentuk segitiga, cikgu. Ini adalah bentuk segitiga, cikgu. Bentuk cikgu ni bentuk asal. Bentuk asal. Cikgu yang kita nak belajar dekat sini, bila cikgu terbalikkan, walaupun kamu nampak cikgu terbalikkan macam ni, kamu kena faham bentuk dia adalah bentuk yang sama. Bentuk yang sama walaupun dia terbalik macam ni. Jadi cikgu pergi pula kepada yang terbalik yang seterusnya. Cikgu buat dia terbalik macam ni pula. Dia dikira sebagai bentuk yang sama juga. Jadi yang kita nak belajar untuk transformasi ni adalah bentuk yang sama sahaja. Dia takkan terjadi bentuk yang berbeza. Dia tak ada jadi petak jadi bulat, segitiga jadi segi empat. Tak. Semua yang kita belajar adalah dia mengalami perubahan, transformasi. Tapi bentuk dia adalah bentuk yang sama. Kalau kita cakap transformer, kereta jadi robot. Kenapa? Sebab dia tak ada perkataan isometri tu. Jadi dekat sini kita tengah belajar transformasi, berubah. Isometri dalam keadaan bentuk tu sama. Cumanya dia terbalik ataupun dia makin kecil. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh, cikgu, boleh. Boleh. Okey. Untuk yang kurang jelas lagi. Sekarang kamu tengok ni. Ini adalah A. A ni dikira sama. B ni dikira sama. C. C dikira sama ataupun berbeza? Berbeza. Ya, dia dikira sebagai berbeza. Jadi, yang kita nak faham ni adalah isometri itu. Isometri maksudnya adalah sama. Okey, kita buka worksheet. Kita buka worksheet. Kita pergi kepada muka surat nombor 1. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan A, B, C. Bagi tahu cikgu dia adalah transformasi isometri ataupun bukan. Macam mana nak tentukan dia transformasi ataupun bukan? Okey, kalau dia dikira sebagai bentuk yang sama, kita bercakap tentang transformasi. Ini adalah bentuk transformasi isometri. Ya. Cakap ya. B, maksudnya bila kita dah declare yang bentuk asal dengan B ni adalah bentuk yang sama, maksudnya dia adalah ya. Dia dikira sebagai transformasi isometri. Kalau kita dah declare dia sebagai bentuk yang berbeza, maksudnya dia adalah tidak. Jawapan dia tidak ataupun bukan. Bukan transformasi transformasi isometri. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, cuba selesaikan soalan A, B, C kat depan. Dahsyat ambil gambar hantar dekat cikgu. Dahsyat ambil gambar hantar kat cikgu. Cikgu. Ya. Maksudnya kalau benda tu transformasi, tulis transformasi. Ya. Kalau bentuk dia sama, kita tulis dia transformasi. Kalau dia tak sama, kita panggil dia bukan transformasi. Okey. Transformasi untuk bentuk tidak berubah. Kalau sama tak beza, tak berubah. Okey, bagus. Ada yang dah hantar. Cikgu bagi lagi 1 minit. Selang. Sebalik September.
Cikgu. Ya. Cikgu buka balik yang nota dia, saya dah sampai salin lah. Oh, nak salin. Ambil gambar tau, ambil gambar. Boleh. Ambil gambar dulu. Ya Okey. Cikgu yang nota tu lagi tu. Yang bermula tadi. Oh ni. Ini ya. Dah ambil gambar dah. Dah ke? Okey. Okey, jadi masa tak apa, cikgu bagi masa lagi, cikgu semak je. Jangan simpan tulen. Pandai, macam tu lah. Okey. Okey, bagus. Senang je kan? Okey. Okey, habis dah. Cikgu akan teruskan penjelasan cikgu. Okey, A. Kalau kita tengok A ni, dia adalah bentuk yang sama je. Cumanya dia diterbalikkan. Jadi, kita cakap dia adalah transformasi. Okey, B. B ni bentuk dia berbeza. Bentuk asal dia macam ni. Kalau kita nak terbalikkan pun, dia mesti macam ni juga. Jadi, B ni dikira sebagai bukan transformasi. Bukan transformasi. Okey, akhir sekali C. C ni bentuk dia sama. Cumanya dia macam pandang belakang. Seorang pandang belakang, seorang pandang depan. Jadi, C ni dikira sebagai transformasi juga. Jelas ke semua A, B, C, D? Jelas, cikgu. Okey, baik. Jelas. Okey. Habis dah, itu jawapan dia tahu. Okey. Jadi masing-masing bila kita dah detect dia transformasi ataupun tidak, jadi kalau kita nak pergi kepada transformasi, dia ada perubahan dia kejap. Cikgu tunjuk. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Kita tunggu azan kejap. Okey, jadi masing-masing sekarang ni kita dah tahu dia terbalik. Contohlah ini adalah yang asal, ini ataupun kita cakap ini adalah objek dia, ini adalah objek, ini adalah image. Okey, jadi bentuk yang asal. Jadi sekarang ni walaupun dia bentuk yang asal, jadi sekarang ni dia dah terbalik. Dia dah terbalik. Jadi bila kita nak menentukan dia bucu yang sama, kamu kena tengok betul-betul. Mana bahagian yang sama? Cari bahagian yang sama. Ini tips daripada cikgu tau. Cari bahagian yang sama. Contoh, kalau dekat objek Q ni dia ada pada bucu. Ni ada pada bucu yang tajam ni, bucu 90 darjah. Okey, kita tengok pula dekat image. Image ni pada bucu dia adalah B. Maksudnya kita boleh faham apa? Q adalah sama dengan B. Boleh faham ke semua? Nampak ke? Jelas? Jelas. Okey. Sekarang cikgu nak menentukan pula bucu R untuk objek sama dengan C ataupun A. Cari bahagian yang sama. Mana yang sama dekat sini? Daripada Q nak pergi kepada R, dia ada satu laluan. Dia ada satu laluan. Laluan dia dekat sini dia ada menunjukkan ada satu sahaja panjang.
Jadi dekat sini cikgu tak boleh cakap dia C. Sebab apa? Sebab dia ada 2. Jadi dekat sini untuk yang sama dengan R, yang sama dengan R adalah kita cari juga satu laluan. Kita cari juga satu laluan. Tapi pastikan samalah. Panjang sisi tu mesti sama. Jadi dekat sini R adalah sama dengan A. R adalah sama dengan A. Kita nak buat apa ni? Kita mencari bucu yang sama. Sekarang ni kita dah tahu dia transformasi. Dia cuma terbalik. Jadi kita nak tahu bucu mana yang sama, panjang sisi mana yang sama. Okey. Jadi akhir sekali kita pergi kepada kalau dekat objek nama dia P. Jadi P ni sama dengan bucu apa? Kita tengok laluan dia. Laluan dia dekat sini ada 2. Bila dia ada 2, bila kita nak laluan dia dekat sini, maksudnya sini pun kena ada 2. Jadi dekat sini pertembungan dia dekat sini, P adalah sama dengan C. Kita mencari bucu yang sama. Ini adalah bahagian bucu. Jelas ke bahagian bucu? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang panjang sisi. Panjang sisi. Panjang sisi ataupun kita cakap sisi je lah. Sisi. Okey, sisi ni apa pula? Okey, contohlah. Bila cikgu cakap sini adalah A, B. Ini bucu. A dengan B ni bucu. Kalau panjang sisi kita panggil AB. Ini adalah bucu. Kalau AB ni kita panggil dia sisi. Okey. Jadi cikgu pekatkan. Nanti salin tahu nota-nota ni. Alamak, buruk pula lah. Okey, sekejap Okey. Jadi kita pergi kepada panjang sisi. Kalau cikgu nak cari panjang sisi, lepas kita dah tahu bucu yang sama dengan bucu yang berbeza, panjang sisi daripada Q. Cikgu copy. Cikgu buat kat sebelah. Okey, panjang sisi Q pergi kepada R. QR, panjang sisi dia adalah 1. Jadi carilah 1 dekat sini. Panjang QR adalah sama dengan panjang AB. Kita ambil bahagian yang sama. Okey, kalau cikgu nak cari QP. QP untuk objek, QP untuk objek dia ada lalu 2. Cari 2 juga dekat sini. QP untuk objek adalah sama dengan BC. Jadi ini adalah objek, ini adalah image. Dan akhir sekali untuk objek, P pergi kepada R. Dia ada 3. Jadi P pergi kepada R untuk objek, untuk image dia sama dengan C pergi kepada A. Itu cara kita nak menentukan bahagian yang sama untuk bucu dan sisi. Boleh faham ke? Jelas ke? Boleh. Okey, jadi buka balik worksheet ni. Worksheet ni kita akan selesaikan. Okey, jadi kita pergi kepada worksheet ni. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cuba cari bucu yang sama. Cikgu tunjuk. Okey, jadi daripada yang cikgu buat dekat sini, cikgu tunjuk. Ini adalah objek. Ini adalah image. Okey, objek. Cari bucu yang sama untuk objek dan image. A, B, C, D, E, F. Okey, cuba cari. Mana satu? A, B, C, D, E, F. Okey, cuba cari. Kalau objek dia A, image dia apa? Kalau objek dia B, image dia apa? Objek dia C, image dia apa? Sama juga D, E, F. Okey, cuba selesaikan. Ikut macam yang cikgu aturkan tadi. Wafiuddin, boleh tak tu nak tentukan tu? Pening sikit tu. Dia memang bab ni kamu kena tengok betul-betul. Dia macam ibarat kamu kena pusingkan kepala kamu. Nampak tak daripada objek ni dia ibarat macam ni tau. Dia ibarat macam ni. Tengok cikgu buat bentuk. Cikgu buat bentuk mana nampak sikit.
Okey, dia ibarat macam ni tahu Dia ibarat satu objek tegak. Dia ibarat satu objek tegak. Dan dia pusingkan dia jadi macam ni. Cikgu macam kena cari pula. Jadi kamu kena tengok betul-betul. Jadi cara senang nak nampak, kamu highlight bahagian yang sama. Cari bucu ni. Bila kamu dah nampak bucu ni, kamu bayangkan. Kamu pegang dekat sini, kamu pusingkan daripada objek pergi ke image tu. Nampak dah Wafiuddin? Nampak ya. Cuba buat. Jadi Ya, dia- terang-terang dia- dekat sini F dia adalah sama dengan T. Cikgu letak F sama dengan T. Dia huruf dia yang bertentangan cikgu Ya. Ini huruf untuk objek, ini adalah huruf untuk image. Dah siap hantar kat cikgu Okey, bagus. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Okey, bagus. Okey, bagus. Cikgu. Ha? Nak tanya lagi yang bucu tu kan. Ha? Ambil yang huruf yang dari bukan huruf yang ke, huruf yang dari. Maksudnya kalau A ke B tu A ambil dia. Cari yang sama kedudukan dia. Contoh ya. Contoh kan, F ni kan kedudukan dia sama dengan T. F untuk objek adalah sama dengan T untuk image. Sebab tu cikgu bawa F sama dengan T. Nampak? Okey, faham. Nampak ya? Okey. Okey, buat Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Okey, cikgu ajar kamu Okey, cikgu ajar. Kenapa kita nak kukuhkan benda ni sebelum kita nak belajar dulu? Okey, sabar nanti cikgu ajar. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan tentukan mana satu bahagian ni. Okey, untuk bab ni kamu banyak imajinasi sikit. Kamu banyak bayangan sikit. Okey, daripada objek nak pergi kepada image, kamu kena bayangkan macam mana kalau objek tu berpusing. Jadi dekat sini kamu ambil satu bahagian untuk kamu pegang. Jadi kalau untuk cikgu, sebagai cikgu, untuk diri cikgu lah, cikgu akan pegang dekat nampak benda yang lain sikit. Jadi dekat sini cikgu akan ada di sini. Ni yang warna kuning tu. Yang warna kuning ni. Jadi bila cikgu pegang dekat situ, dia punya bahagian untuk objek F adalah sama dengan T. Jadi cikgu terus tu buat Ni cikgu buat A, B, C, D, E, F. Jadi secara automatik ini adalah untuk objek Cikgu tunjuk tau. Okey, ini adalah untuk objek. Okey, A, B, C, D, E. Ini adalah untuk image. Jadi F ni adalah sama dengan T. Okey, kita bayangkan pula. Yang dekat dengan T ni, dia pergi ke atas. Kalau kamu nak nampak, kamu kira kotak dia. Kalau sini kotak dia ada 3, itu yang pertama, cara tips yang pertama. Okey, kotak dia ada 3. Kotak dia ada 3. 1, 2, 3. Mana bahagian yang ada 3 untuk image? 1, 2, 3.
Kita pegang. Kita pegang jadi dekat sini kita dapat B ni apa? Bila kita pusingkan daripada tegak nak pergi ke macam tu, B ni kita akan dapat dia P. Jadi B adalah sama dengan P. C adalah sama dengan Q. Tu cara dia. Okey. Jadi daripada situ bila kamu dah dapat pegang, C ni cari yang A ni automatik dia sama dengan U. Okey, ke bawah. T nak pergi kepada S, F nak pergi kepada E. Jadi dekat sini E dia adalah sama dengan dia punya apa ni? U. Akhir sekali D adalah sama dengan R. Jadi tips dia adalah kamu kena bayangkan macam mana daripada objek dia berpusing. Okey, tips yang pertama cikgu bagi adalah cari pusat putaran. Cari pusat tempat dia berpusing. Jadi dekat sini, tips dia dekat sini adalah cikgu tulis tahu ni nota. Cari pusat. Cari pusat pusingan. Kalau dekat sini cikgu nampak pusat pusingan ni apa? Cikgu nampak F. Jadi contoh daripada pusat cikgu akan nampak F sama dengan T. Ni tips pertama daripada cikgu. Tips kedua daripada cikgu, kira kotak. Kira kotak. Daripada cikgu kira kotak, cikgu dapat apa? Cikgu dapat B sama dengan P. B sama dengan P. Lepas tu C sama dengan Q. C sama dengan Q. Jadi dekat situ tips daripada cikgu. Cari pusat pusingan ataupun kira kotak. Dia tak tentu. Kalau kamu pegang dekat D, kamu tengoklah macam mana dia berpusing. Kamu akan dapat, kalau kamu pegang dekat D, kamu akan dapat dia sama dengan R. Ikutlah kamu nak pegang pusingan tu dekat belah mana. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai sini? Boleh. Okey, yang ni kena betul Okey, habis. Okey, jadi dekat sini ni dia kekongrunan ni. Kekongrunan ni dia adalah sama sahaja. Okey. Okey. Jadi yang ini adalah soalan yang seterusnya. Tadi kita dah cari bucu. Sekarang kita cari sisi. Sisi cikgu dah tunjuk dah tadi. Cikgu buka balik nota sisi cikgu. Lepas ini cikgu cari sudut pula tahu. Okey, tengok Okey, cikgu clearkan yang belah bawah ni. Okey, jadi nak cari bucu yang sama cikgu dah ada ajar. Sekarang ni seterusnya adalah cikgu nak kamu cari sisi. Cikgu nak kamu cari panjang sisi yang sama dan sudut yang sama. Okey, kita terus. Okey. Jadi yang atas ni adalah untuk PQR. Cikgu letak dia sebagai objek. Ini dikira sebagai objek. X, Y, Z. Cikgu letak dia sebagai image. Cari di mana kedudukan sisi dan sudut dia adalah sama. Okey. Cuba buat. Boleh ke tu? Cuba buat. Boleh. Okey, cuba buat Lepas tu hantar kat cikgu.
Okey, bagus. Cikgu bagi lagi 2 minit. Ni soalan terakhir dah tau. Nanti cikgu terangkan. Jangan risau. Okey, bagus. Ni soalan terakhir. Cuba buat. Okey, bagus. Okey, habis dah masa. Okey, jadi inilah soalan yang terakhir. Ada lagi 4 minit. Jadi cikgu akan tunjukkan cara menyelesaikan. Okey, jadi masing-masing masing-masing boleh tengok dekat depan. Tengah dengar ke suara cikgu? Tengah dengar ke? Dengar ke? Tengah Okey. dengar. Kita cari sisi. Sisi ni kamu kena ingat dia adalah sama panjang. Sisi bermaksud kalau kita nak cari sisi ni adalah yang sama panjang. Jadi kalau kita nak tengok panjang, kita tengok berapa banyak dia punya tu. Okey, contoh daripada QR. Untuk QR ni, apa yang kita nampak dekat sini? Dia ada 1. Jadi untuk image dia yang ada 1 dekat sini. Jadi dekat sini yang sama panjang dengan QR adalah XY. Tu cara dia. Tips dia untuk cari sisi adalah cari yang sama panjang. Manakala PQ, jadi untuk PQ kita tengok untuk PQ tak nampak pula. Okey, untuk PQ dekat sini dia ada 2 panjang dia, 1, 2. Jadi untuk dekat image tu pula, jadi untuk image ni pula dia ada 2 juga. Jadi yang ada 2 adalah YZ. Jadi dekat sini jawapan dia adalah YZ. Itu adalah cara nak cari sisi yang sama panjang. Untuk mencari sudut, macam mana? Okey, untuk mencari sudut, contoh kalau cikgu cakap ABC, ini adalah kedudukan sudut. Kedudukan sudut. A dengan C ni bertindak sebagai apa? Kaki. Kaki 1 dan kaki 2. Sebagai contoh, PQR. Kedudukan sudut sekarang adalah dekat Q. Jadi kaki pertama dia menghala kepada P, kaki kedua dia menghala kepada R. Jadi ini adalah sudut PQR. Bukan sudut P tu, sudut Q dekat tengah-tengah dia. Jadi yang sama dengan sini adalah yang sini. Cara nak tulis dia adalah kita buat tanda sudut kaki pertama.
Kaki pertama. Kita tengok. Kaki pertama dia menghala kepada 2. Jadi kita kena menghala kepada 2 juga kaki pertama kita. Jadi kita mulakan dengan Z. Lepas tu kita pergi dekat sudut kita Y. Akhir sekali kita adalah X. Kita cara dia. Akhir sekali Y, X, Z. Okey, kalau dia cakap Y, X, Z, sekarang ni dekat image Y, X, Z. Kedudukan kita punya sudut dekat X. Ini adalah sudut kita. Kaki yang pertama adalah Y. Kaki yang pertama adalah kepada Y dan kaki yang kedua adalah kepada Z. Jadi kita tengok Y, X, Z. Dia adalah di sini. Sudut dia adalah pada sudut R. Kaki pertama dia menghala kepada Y. Jadi menghala kepada Y dia ada 1 ni. Jadi R yang menghala ke sini adalah Q. Dia ke arah Q. Jadi kita tulis Q. Kaki yang kedua kita adalah menghala ke sini, iaitu P. Jadi itulah cara nak cari sudut dengan cara nak cari panjang sisi yang sama. Okey, jadi sampai situ sahajalah dahulu kelas kita untuk petang ni. Okey, jadi kalau siapa-siapa yang kurang faham ataupun kurang jelas, esok boleh datang lagi lah kelas kita. Jadi tapi pengisian kelas kita sama sahaja. Sama sahaja. Okey, jadi okey ke semua nak dengar suara sikit? Okey. Okey. Wan Naim seorang je okey. Yang lain mana okey ke diorang ni? Okey. Okey, cikgu. Okey, jadi sekarang dah pukul 7.30. Cikgu minta maaf salah-salah cikgu. Okey, jadi sampai situ sahaja. Selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Okey, sama-sama.